sosial merupakan komitmen dan kewajiban individu, anggota atau syarikat untuk menyumbang secara sukarela kepada masyarakat. Ini dilaksanakan oleh individu atau kaki tangan organisasi. Sebagai contoh, pemulihan ruang awam untuk kesenangan masyarakat, penambahbaikan sistem ekonomi untuk mempercepatkan pembangunan, penyumbangan tenaga membantu mangsa kemalangan, dan seterusnya. Tanggung jawab sosial berpunca daripada keprihatinan pihak individu, pihak berkuasa awam, dan institusi terhadap kerosakan yang disebabkan oleh alam sekitar akibat kegiatan ekonomi. Lalu, mereka menerima tekanan tanggung jawab untuk mengusahakan penyelesaian terhadap masalah berikut. Contoh isu-isu yang mendorong kepada perbincangan usaha memupuk kesadaran tanggung jawab sosial dalam kalangan rakyat Malaysia termasuklah isu tiket penerbangan di Malaysia yang mahal dan memberi masalah kepada penempahan tiket penerbangan Sabah dan Sarawak ke Semenanjung Malaysia dan sebaliknya. Selain itu, isu yuran perkhidmatan telekomunikasi di mana yuran perkhidmatan internet tidak dapat ditampung oleh orang ramai, terutamanya golongan yang kurang bernasib baik. Justru, topik usaha memberi kesadaran tanggung jawab sosial dalam kalangan rakyat Malaysia merangkumi maksud tanggung jawab sosial dan ciri-cirinya, isu yang mendorong kepada perbincangan tersebut, dan usaha untuk memupuk kesadaran kepada Malaysia. Tanggung jawab sosial berkonsepkan normatif tetapi tidak wajib, iaitu tiada kekuatan hukum. Tiada paksaan terhadap mana-mana pihak untuk melaksanakan tanggung jawab kerana niat membantu datang daripada kematangan dan kesedaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Nilai ini adalah nilai yang dipandang tinggi kerana datang dari sifat kesedaran diri terhadap kekangan negara. Hai, nama saya Velni Jonjungan Damasus dan saya akan membentangkan tentang tanggungjawab sosial di Malaysia dan penglibatan rakyat Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab sosial di Malaysia. Tanggungjawab sosial sama seperti nilai tanggungjawab, tetapi ianya tidak terhad kepada diri sendiri dan kepercayaan kepada Tuhan. Ianya lebih luas. Tanggungjawab sosial bukan hanya dalam bentuk kebajikan. Tanggungjawab sosial terdiri dari aspek pendidikan, kepakaran, dan kesihatan, seperti bantuan beasiswa kepada Bumi Putra dan yang diberikan oleh kerajaan. Tanggungjawab sosial juga melibatkan pelbagai pihak dalam membangunkan sebuah negara dari segi ekonomi, pendidikan, kemudahan, dan kualiti hidup. Kita boleh lihat tanggungjawab sosial amatlah penting dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan dalam kalangan usahawan, kesan daripada masalah alam sekitar dan ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya sifat tanggungjawab sosial dalam seorang individu yang menjurus kepada pembuangan sampah saraf dan sebagainya. Yang kedua ialah penglibatan rakyat Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Terdapat 5 penglibatan yang kita dapat lihat di Malaysia iaitu: pertama, mengundi semasa pilihan raya; kedua, Persatuan Bulan Sabit Merah; ketiga, iaitu tanggungjawab sosial korporat CSR; dan keempat, melalui kesihatan; dan akhir sekali ialah melalui sukarelawan. Bagi poin yang pertama, mengundi semasa pilihan raya. Pilihan raya merupakan elemen signifikan dalam menentukan tahap demokrasi di sebuah negara. Pilihan raya memberikan hak dan legitimasi kepada warga negara untuk menentukan parti politik dan pemimpin yang memegang kuasa pentadbiran negara. Pilihan raya umum PRU merupakan satu kewajipan di negara Malaysia yang mana dijalankan secara konsisten dan berkala selama setiap 5 tahun. Poin yang kedua iaitu Persatuan Bulan Sabit Merah. Kita boleh lihat penglibatan rakyat Malaysia dalam melaksanakan tanggungjawab sosial dalam bentuk Persatuan Bulan Sabit Merah ialah sebagai rangkaian global
Kedua ialah Persatuan Bulan Sabit Merah. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ialah pertubuhan bukan untung. Penglibatan yang kedua ialah Persatuan Bulan Sabit Merah. Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ialah pertubuhan bukan untung yang berdedikasi untuk tindakan dan perkhidmatan kemanusiaan. Ia adalah sebahagian daripada rangkaian global Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Antarabangsa yang mana misinya adalah untuk meringankan penderitaan manusia dan mempromosikan keamanan yang berkekalan di kalangan orang ramai. Antara servis yang disediakan ialah perkhidmatan ambulans kepada Perkhidmatan Respon Kecemasan Malaysia 999 untuk perkhidmatan masyarakat dan juga petugas perubatan. Selain itu, menjalankan perkhidmatan kemanusiaan untuk menjaga mereka yang terjejas akibat bencana alam. Akhir sekali, Bulan Sabit Merah Malaysia berusaha untuk mendidik dan menyebarkan ilmu pertolongan cemas kepada masyarakat melalui program pertolongan cemas di setiap rumah. Seterusnya, penglibatan rakyat dalam tanggungjawab sosial korporat atau CSR. Konsep Corporate Social Responsibility CSR atau tanggungjawab sosial korporat semakin hangat diperdebatkan pada masa kini. Di Malaysia, pelbagai usaha telah dilaksanakan secara serius oleh pihak kerajaan dalam memastikan aktiviti tanggungjawab sosial disertakan oleh semua lapisan masyarakat. Peranan tanggungjawab sosial boleh dilihat dalam aktiviti seperti menolong golongan miskin melalui derma, beasiswa dan pinjaman. Selain itu, bergiat dalam aktiviti sosial seperti bergotong royong dan menyertai program Young Enterprise. Penglibatan yang seterusnya ialah melalui kesihatan. Tanggungjawab sosial dalam bidang kesihatan diwujudkan melalui pelaksanaan program pendidikan kesihatan seperti pameran penjagaan kesihatan, promosi pemakanan yang sihat, kempen menderma darah, usaha mencegah AIDS dan kempen kesedaran COVID dan sebagainya. Akhir sekali, penglibatan melalui sukarelawan merujuk kepada individu yang mempunyai minat dalam melakukan aktiviti atau sesuatu perkara yang bertujuan untuk membantu orang lain. Mereka secara langsung terlibat dalam kegiatan sukarelawan tersebut apabila mereka rela menolong seseorang tanpa ada niat untuk mendapatkan keuntungan ataupun balasan daripada mereka. Tugas sukarelawan dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan dan mengharapkan ganjaran dengan kata lain menolong dengan setulus hati. Sebagai sukarelawan, terdapat beberapa ciri dan sikap yang perlu ada dalam diri. Ini bertujuan untuk memastikan sukarelawan mencapai tujuan mereka membantu komuniti. Antara ciri-ciri sukarelawan ialah tidak mengharapkan ganjaran, berdedikasi dan komited untuk menolong serta melakukan kerja sukarelawan. Secara lebih luas, sukarelawan boleh dipandang sebagai satu konsep yang melibatkan penyampaian perkhidmatan, perkongsian, proses pendidikan, pengalaman, pembelajaran dan keterlibatan aktiviti warga dalam isu-isu dan hal ehwal kemasyarakatan. Contohnya mengikut kem kebajikan yang diadakan oleh NGO. Itu saja bagi bahagian saya. Sekian. Di sini terdapat 4 usaha memupuk kesadaran tanggung jawab sosial dari segi masyarakat, kerajaan, NGO, dan individu. Pertama sekali adalah penting untuk meningkatkan kesadaran orang ramai tentang pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial. Dari segi masyarakat, salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran adalah dengan menganjurkan kempen pendidikan dan maklumat mengenai tanggung jawab sosial. Kempen ini boleh dijalankan oleh pihak berkaitan seperti syarikat swasta, badan kebajikan, dan pertubuhan bukan kerajaan
yaitu dikenali sebagai NGO. Di samping itu, penyertaan aktif daripada masyarakat juga sangat diperlukan dalam usaha memupuk tanggung jawab sosial. Community boleh membantu sekitar dengan mengambil tindakan kecil seperti mengurangkan penggunaan plastik atau membersihkan sisa di kawasan kejiranan mereka. Selain itu, masyarakat juga boleh menyokong program yang bertujuan membantu mereka yang kurang bernasib baik atau memerlukan bantuan, seperti program sumbangan pakaian terpakai atau menyediakan air bersih untuk masyarakat luar bandar. Usaha untuk memupuk tanggung jawab sosial dalam kerajaan di Malaysia juga sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara yang boleh dilakukan adalah dengan melaksanakan dasar-dasar yang menyokong pembangunan tanggung jawab sosial. Sebagai contoh, kerajaan boleh menyediakan intensif atau pengecualian cukai untuk syarikat yang menjalankan program tanggung jawab sosial. Di samping itu, kerajaan juga boleh menggalakkan amalan perniagaan yang mampan dan mesra alam melalui peraturan tertentu. Kerajaan juga boleh pakai model pembangunan berasaskan komuniti untuk meningkatkan penyertaan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa mengabaikan faktor persekitaran dan sosial. Oleh itu, potensi konflik antara kepentingan ekonomi dan hak asasi manusia dan hak semula jadi diminimumkan. Selain itu, Kerajaan Malaysia juga telah membangunkan Rancangan Malaysia ke-10 sebagai panduan strategik dalam mencapai maklumat negara jangka panjang termasuk dalam bidang tanggung jawab sosial korporat dan mewujudkan wawasan 2020 sebagai bidang panduan asas bagi usaha ini. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar-dasar ini masih perlu diperkukuhkan supaya keberkesanannya lebih jelas di peringkat lapangan. Hai, nama saya Kevin dan saya akan menyambung perbincangan tentang usaha memupuk kesadaran tanggung jawab sosial di Malaysia. Selain daripada masyarakat dan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan atau lebih dikenali sebagai NGO memperjuangkan kepentingan awam berbanding kepentingan individu atau komersial. NGO ditubuhkan berdasarkan pengalaman, minat, idea, dan semangat perjuangan individu atau kumpulan tertentu untuk mengatasi fenomena atau keinginan dalam masyarakat. NGO didorong oleh kuasa dan idea yang memberikan fokus dalam mencapai objektifnya seperti menyediakan peluang pendidikan dan kemahiran, memperkuatkan ekonomi wanita, mengawal penyakit, membantu mangsa bencana alam, memperjuangkan hak asasi manusia, isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya. NGO memainkan peranan penting terutamanya dalam sektor yang tidak dapat diungkapkan oleh perkhidmatan kerajaan. Ia dikenali sebagai sektor ketiga yang membantu menyelesaikan masalah negara dan menangani berbagai keperluan sosial, termasuk isu kemiskinan dan pengangguran untuk mencapai kesejahteraan rakyat. NGO membuka peluang untuk membentuk organisasi masyarakat tersendiri yang mencerminkan kepelbagaian dalam masyarakat, mengisi ruang antara sektor swasta yang menekankan keuntungan dan kerajaan yang mempunyai batasan tertentu, serta memungkinkan eksperimen dan perubahan sosial yang tidak dapat dilakukan oleh sektor awam atau swasta. Di samping itu, usaha individu juga memainkan peranan penting dalam memupuk kesadaran tanggung jawab sosial yang bermula dengan pendidikan dan kampanye kesadaran untuk memberi pengetahuan kepada orang ramai tentang isu-isu sosial dan menggunakan mereka. Melalui perlibatan aktif dalam projek komuniti dan menjadi sukarelawan, individu boleh mendapatkan pengalaman langsung dan pemahaman tentang cabaran-cabaran masyarakat, menjadikan mereka lebih peka dan prihatin terhadap isu sosial. Selain itu, penggunaan media sosial menjadi medium yang berkesan untuk menyebarkan maklumat dan menggalakkan tindakan sosial. Melalui pengungsian cerita, gambar, dan video, individu boleh mempengaruhi orang lain dengan ide-ide yang mempromosikan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, usaha individu dalam memupuk kesadaran tanggung jawab sosial memainkan peranan penting dalam memperbaiki masyarakat dan mencapai kesejahteraan bersama. Sekian daripada saya. Thank you.
Nama saya Dion Edi Junior bin Edi Robi dan saya akan membentangkan tentang cabaran dalam memupuk kesedaran tanggungjawab sosial di kalangan masyarakat Malaysia. Dalam usaha untuk memupuk kesedaran tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia, terdapat juga cabaran-cabaran yang harus mereka tempuhi untuk melaksanakan perkara ini. Bagi NGO, cabaran yang harus mereka tempuhi ialah organisasi cenderung untuk memberi lebih perhatian kepada program jangka pendek berbanding dengan program jangka panjang yang mempunyai kelebihan dan juga keuntungan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu juga, mereka kekurangan visi strategik dan tidak bersedia untuk berbelanja untuk aktiviti CSR. Bagi individu pula, mereka kekurangan pendidikan mengenai tanggungjawab sosial di sekolah dan universiti. Hal ini menyebabkan mereka kurang pengetahuan mengenai tanggungjawab sosial dan juga tidak dapat mengadaptasikan perkara ini dalam kehidupan seharian mereka. Selain itu juga, mereka kekurangan liputan media mengenai isu tanggungjawab sosial. Hal ini menyebabkan mereka kurang mengetahui isu tanggungjawab sosial yang berlaku di sekeliling mereka. Walaupun perkara itu dekat ataupun jauh, mereka tidak dapat mengetahui dan memahami tentang isu tanggungjawab sosial itu. Yang terakhir, bagi kerajaan kekurangan pendidikan mengenai tanggungjawab sosial kerana tanggungjawab sosial bukanlah topik teras di dalam sistem pendidikan Malaysia. Perkara ini menyebabkan masyarakat tidak dapat memahami apakah itu tanggungjawab sosial dan juga kepentingan tanggungjawab sosial dalam kehidupan mereka. Dan yang terakhir ialah kurangnya liputan media mengenai isu tanggungjawab sosial. Ianya disebabkan isu tanggungjawab sosial tidak kerap disiarkan di media Malaysia. Hal ini juga disebabkan oleh aktiviti tanggungjawab sosial kurang dilakukan di Malaysia. Hai, nama saya Jurusarani dan saya akan membentangkan bagian 4 saya, yaitu kesimpulan. Tanggungjawab sosial merujuk kepada budaya atau nilai yang dipegang oleh sesebuah syarikat atau individu dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan alam sekitar secara sukarela. Tanggungjawab sosial ini di mana komuniti atau masyarakat mendapat manfaat sosial yang menyeluruh yang dapat dinikmati oleh setiap ahlinya seperti kerajaan, swasta dan juga NGO. Selain itu, usaha dalam mewujudkan kesedaran tanggungjawab sosial di kalangan rakyat Malaysia adalah satu tugas yang kompleks dan sangat mencabar. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa sebab untuk optimis tentang masa depan. Yang pertama ialah kesedaran yang semakin meningkat tentang kepentingan tanggungjawab sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dan yang kedua, terdapat beberapa organisasi dan institusi yang berusaha untuk mempromosikan tanggungjawab sosial. Dan yang terakhir ialah terdapat beberapa alat dan sumber yang boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial. Seterusnya, sudah tentu terdapat juga beberapa cabaran yang perlu ditangani. Satu cabaran ialah tanggungjawab sosial sering dilihat sebagai kemewahan yang hanya mampu dimiliki oleh perniagaan dan individu yang berada. Di samping itu, kekurangan konsensus yang jelas tentang apa yang menjadi tanggungjawab sosial dalam membina hubungan antara manusia, perkara-perkara yang berkaitan dengan etika, moral dan akhlak sangat penting. Oleh yang demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat akan memberi kesan kepada kehidupan. Etika, moral dan akhlak merupakan aspek yang mempengaruhi emosi manusia. Ia menjadi pengikat hubungan sosial dan pembinaan hubungan antara manusia, kumpulan, negara dan dunia. Kesimpulannya, terdapat keperluan mendesak untuk melaksanakan usaha bersama dalam mencipta kesedaran tanggungjawab sosial di kalangan rakyat Malaysia. Kesadaran ini memainkan peranan penting dalam membina harmoni, perpaduan dan kemajuan dalam negara. Melalui pemahaman dan penghayatan terhadap konsep tanggungjawab sosial, individu dapat secara aktif menyumbang kepada pembangunan sosial dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Akhir sekali, pengukuhan nilai-nilai etika, moral dan akhlak yang baik harus menjadi fokus utama dalam usaha mencipta kesedaran ini. Menekankan kepentingan empati, belas kasihan dan pengorbanan diri akan membantu individu untuk membangunkan tanggungjawab yang kukuh terhadap sesama warga dan masyarakat secara keseluruhan.
Nilai-nilai ini harus ditanamkan bukan sahaja pada peringkat individu, tetapi juga dalam institusi dan badan-badan pemerintahan, memupuk budaya tanggungjawab sosial di semua lapisan masyarakat.